wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah al-khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung yang tadi malam. Tadi malam baru turun. Jadi turun baginda Nabi SAW selepas dapat perintah solat. Awalnya 50 waktu, kemudian Nabi minta kurang sampai jadi 5 waktu. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Muhammad, minta lagi kurang. Sesungguhnya umatmu lebih lemah dari umatku. Aku dah try dah untuk umatku, tapi umat aku pun tak larat, apalagi umat engkau. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, cukuplah yang ni, aku malu, minta kurang aku malu. Baik. Kemudian dalam perjalanan nak turun tu, setiap malaikat yang jumpa Nabi Muhammad semua berpesan tentang berbekam. Kemudian turunlah Nabi Muhammad SAW di Baitul Maqdis pula, dan kembalilah dengan menaiki burak daripada Masjidil Aqsa ke kota Mekah. Jadi ada beberapa peristiwa Nabi jumpa dengan beberapa kabilah yang nanti perkara-perkara ini akan menjadi saksi pada orang lain, pada masyarakat Mekah, bahawa Nabi betul-betul Isra' dan Mi'raj, bukan rekaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saja Nabi di Mekah, Nabi SAW duduk macam termenung macam tu. Nabi kata, ni lepas ni cerita viral. Betul, Abu Jahal mai jumpa Nabi, wahai Muhammad, ada benda tak? Halka min syai'in, engkau termenung ni ada sesuatu ke? Baginda Nabi, kita tahu Nabi tak pernah berbohong. Sebab itu Nabi tak pernah dipertikaikan dalam 3 perkara. Yang pertama, rupa paras, tak pernah dipertikai. Rupa paras Nabi itu adalah rupa paras yang terbaik menurut masyarakat Arab. Rambut ikal menurut orang Arab dan bahkan seluruh dunia, rambut yang paling cantik, paling segak adalah rambut ikal. Nabi berambut ikal. Jadi semua ciri-ciri itu ada pada Nabi. Kepala Nabi besar, yakni besar yang sesuai dengan badan Nabi. Ada badan orang besar, main gym, kepala halus. Ada. Ni jenis orang payah kira lah, orang kata. Jadi ada orang yang boleh baca, dia tengok tubuh badan orang, dia tahu dah. Ni perangai ni payah kira macam dia tak. Jadi untuk Nabi Muhammad memang kepala Nabi sesuai, bentuk kepala Nabi itu sesuai dengan badan Nabi. Jadi antara bahu dengan bahu Nabi ni lebar. Jadi bidang, dada Nabi bidang. Perut dan dada Nabi sama. Kita tak ada dah. Mandi ayak pergi kot tepi. Kita, Nabi dah. Kemudian memang betul-betul segak lah. Ada lekukan di tapak kaki Nabi SAW. Dan kaki Nabi tidak pecah. Maksudnya tidak pecah tu kalau la yambu anhul ma, istilah dalam kitab Syama'il, tidak melekat air pada kaki Nabi. Jalan Nabi tegak. Jadi semua tu betul-betul menurut orang Arab, ciri-ciri itu adalah ciri-ciri yang terbaik. Kalau ada pada orang, yang tu ciri-ciri yang terbaik. Kemudian yang kedua, nasab keturunan, tak pernah mempikai. Keturunan Nabi disebutkan dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, kami pindah engkau terus daripada sulbi orang-orang ini, moyang-moyang Nabi itu semua adalah orang yang terbaik di zaman itu. Semua orang yang terbaik. Sampai Nabi Ibrahim adalah orang yang terbaik di zaman itu. Nabi Ismail orang yang terbaik di zaman itu. Terus
dan semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada ayahanda Nabi Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah pula, kalau jalan pi mana semua orang anak dara berkenan. Sampailah di Syam, ada seorang perempuan cantik, ada hubungan macam kerabat diraja lah, tertarik dengan ayah Nabi. Kemudian ayah Nabi kata macam mana? Ayah Nabi kata, tak apalah, aku akan balik sembang dengan mak ayah aku dulu, dengan orang tua aku dulu. Balik sembang, balik sembang. Tok Wan Nabi Sayyidina Abdul Muttalib tak setuju. Tak setuju, tapi ramai orang berkenan dengan Sayyidina Abdullah. Sampai akhirnya Tok Wan Nabi kata, ayah ni ada seorang kawan, nama dia Pak Cik Wahab lah, ada di kampung tu sekian, sebut macam tu. Pilah ke kampung itu Pak Cik Wahab ni. Pi sembang. Pak Cik Wahab ni orang cerdik. Dia macam ada pandangan ke depan macam tu. Dia kata, kalau cara macam ni satu saja cara, engkau kena kahwin. Siapa nak kahwin dengan siapa? Kalau mau balik sembang dulu dengan ayah engkau. Kalau mau Pak Cik ada seorang anak perempuan, nama dia Aminah. Yang tu yang jadi isteri kepada Sayyidina Abdullah, iaitulah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab keturunan Nabi memang yang terbaik. Kemudian pula yang ketiga adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi memang orang tak petikat. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni kawan, dan mereka berdua ni musuh Nabi. Tapi Abu Jahal tak simpan duit dekat Abu Lahab. Tak simpan cerah duit, komisen banyak lagi. Ni. Jadi dia simpan duit pada siapa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan waktu Nabi nak hijrah tu kan, Nabi pesan pada Sayyidina Ali, yang ni punya ni, yang ni punya dia ni, yang ni punya dia ni. Semua tu adalah musuh Nabi. Depa tu yang mai kepung rumah Nabi nak bunuh Nabi. Kalau kita lah buat jahat dengan aku sangat, boleh lambang semua. Kalau kita lah. Tapi Nabi dah. Ni sifat Nabi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Abu Jahal pun tanyalah, apa dia benda tu? Usriya bi al-laila, aku diperjalankan malam tadi. Abu Jahal tanya, ila aina, ke mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Baitul Maqdis, aku jalan ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal tanya lagi, engkau pi malam tadi, kemudian subuh engkau dah sampai dah dekat, berada di kalangan kami. Engkau pi malam tadi subuh, akal zaman tu tak masuk akal lagi lah. Zaman sekarang pi Baitul Maqdis, kemudian balik dalam waktu semalam, mungkin masuk di akal. Ada jet paling laju, ada lebih kurang 1240 kilo. Masuk akal tak? Kalau kita ni masuk akal. Nak pergi Indonesia pun berapa jam saja kita. Nak pergi Indonesia dalam 3 jam dari Penang. Saya pernah pukul 12 tengah hari itu duduk di Surabaya lagi. Pukul 12 baru bertolak dari rumah mak menakan, dari Surabaya, dari Gresik pergi Surabaya. Pukul 1 flight, turun di Penang, terus berderah pergi Masjid Tamam 1 kuliah. Dan jadi masuk di akal lah kalau sehari semalam tu pergi balik guna jet paling laju ke, kotlah jet supersonik ke apa kan. Tuan-tuan pernah tengok cerita Sonic kartun tu, kok ada macam tu. Jadi teknologi dah tak mustahil. Tapi kalau perjalanan Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke langit, itu masih lagi menjadi perkara yang sangat luar biasa. Baik. Kata Nabi, ya, aku pergi malam tadi, aku balik sebelum subuh. Bahkan ada pendapat kata Nabi sampai sebelum subuh, yakni dalam keadaan selimut Nabi masih lagi terasa panas badan Nabi SAW. Contoh, kita duduk dalam selimut. Duduk dalam selimut, kita berlahak dalam tu, kentut apa semua dalam selimut tu, bau, rasa panas dalam selimut tu. Kita keluar asap pergi bilik ayak dalam 5 minit tu, balik tu dia ada rasa panas lagi. Jadi Nabi, ada ulama sebut macam tu. Maknanya ini berkat waktu yang Allah berikan pada Nabi SAW. Baik, lepas tu Nabi Muhammad SAW lepas cakap macam tu, Abu Jahal pun rasa, ini memang bohong kan ni. Dia pun tanya dekat, wahai Muhammad, kalau macam mana pendapat engkau kalau aku panggilkan kaum-kaum kita ni
engkau ceritakan apa yang berlaku kepada engkau malam tadi. Abu Jahal duk takut juga, kok-koklah Nabi kata dekat dia pergi Baitul Maqdis. Lepas-lepas dia himpunkan orang-orang tu, Nabi kata Nabi tak pergi. Kok-koklah Nabi melawak buat prank ke apa kan. Kok-kok macam tu, Abu Jahal duk fikir macam tu. Tengok-tengok Nabi kata, "Naam, iya, panggil, silakan panggil. Aku akan cerita dekat depa." Panggil lah semua. Panggil semua, Nabi pun cerita. Cerita apa yang Nabi alami sepanjang malam tu. Pergi mana, singgah mana, apa semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang lelaki nama dia Al-Mut'im Ibnu Adi. Dia kata apa? Semua urusan engkau sebelum ini masih lagi kami boleh percaya. Hak sebelum-sebelum ini bolehlah kami percaya lagi. Tapi kalau pergi semalam, balik semalam, lepas tu naik pula ke langit apa semua tu, pergi Masjidul Maqdis, naik ke langit apa semua, balik sebelum subuh, hak ni mohong sangat kot. Tu kata dia. Ashhadu bi annaka kadzibun, dia kata. Aku bersaksi bahawa engkau pendusta wahai Muhammad. Sampai tahu tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Sayyidina Abu Bakar di situ. Sayyidina Abu Bakar kata, sungguh buruk apa yang engkau kata kepada Muhammad. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu orang yang benar. Baik, kemudian dia pun kata, kalau macam tu adalah di kalangan kami ini yang pernah pergi Baitul Maqdis. Dia setiap tahun dia pergi Baitul Maqdis. Dia tahu Baitul Maqdis tu berapa tingkap, berapa pintu, semua dia tahu. Tiang dia ada berapa. Cuba kau cerita pada kami tentang Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kita nak pergi Baitul Maqdis, nak pergi Mekah pun kita bukan nak kira tingkap, kita bukan nak kira pintu. Cuba tuan-tuan saya tanya, masjid Tunku masjid kita ni berapa tiang dia? Tobat tak ingat tuan-tuan. Kita bukan main nak kira tiang. Pintu berapa? Bukan nak kira pintu. Tu. Jadi Nabi pun nak jawab macam mana? Akhirnya dalam kitab ini Al-Anwarul Bahiyah dijelaskan bahawa malaikat Jibril mendatangkan Baitul Maqdis sampai ada di sekitar bukit di Mekah tu. Nabi nampak dengan mata Nabi. Hak lain tak nampak lah, orang lain tak nampak. Nabi tanya, hampa nak tanya apa? Tiang dia dari apa? Nabi tengok tiang dia, Nabi jelaskan betul-betul. Berapa tiang dia? Nabi kira. Depan Nabi. Tingkap dia berapa, pintu dia berapa, Nabi jelaskan macam tu. Nak kata apa dah lepas tu? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kata, aku jumpa dengan beberapa kabilah. Nabi ceritalah, ada lebih kurang 3 kabilah Nabi cerita. Ni macam ni, ada kabilah tu Nabi singgah dalam kemah depa, Nabi minum ayak. Nabi minum ayak, ada dalam bekas tu Nabi minum ayak. Jadi macam-macam Nabi cerita 3 kabilah ni, dan semua kabilah itu akhirnya sampai di Mekah. Terakhir kabilah Nabi Isra dan Mi'raj itu malam Isnin. Kabilah yang terakhir sampai hari Rabu. Tunggu hari Rabu tu depa pakat tunggu. Kalau kabilah tu tak mai hari Rabu ni, makna Muhammad pembohong. Tengok-tengok petang nak dekat malam dah tak mai kabilah tu. Nabi pun doa, ya Allah tolong aku ya Allah. Allah tahan matahari. Tak bagi ni. Ni bukan cerita bohong tuan-tuan. Tuan-tuan kata cerita mana pula, Dragon Ball ke apa ni? Ni bukan ni cerita betul, ni mukjizat yang Allah bagi pada Nabi. Sebab apa Wahabi dia tak dapat benda-benda karamah macam tu, tak ada? Sebab dia pun tak percaya. Jadi menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, setiap orang yang jadi wali mestilah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti. Dia mesti percaya mukjizat, percaya karamah. Mukjizat selepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ada benda-benda yang luar biasa juga. Nabi pergi ke Syam. Sebelum kahwin tu, kan awan tutup kepala Nabi. Yang tu dipanggil dengan irhas. Irhas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti percaya benda-benda macam tu. Baik. Allah tahan matahari, tak bagi turun sampailah kabilah tu mai. Betul. Cerita kabilah macam ni, dan semua yang Nabi cerita tu betul. Apakah orang musyrikin beriman? Tak juga. Faramauhu bisihri. Depa tuduh Nabi main sihir. Tak ada juga tuan-tuan. Kita bersyukur hidup zaman sekarang.
Sebab apa? Kita lahir saja dah Islam. Kalau kita hidup zaman tu, kita nak ikut kumpulan mana? Kita tak tahu, tuan-tuan. Memang yang hidup di zaman tu beruntunglah kalau mereka beriman, mereka dapat tengok wajah Nabi SAW. Itulah masa yang terbaik. Disebutkan oleh para ulama, kalau Nabi tak ada mukjizat dan cukuplah mukjizat tu sahabat saja, maka sahabat itu sudah menjadi mukjizat buat diri Nabi SAW. Jadi mukjizat lain tak ada, Allah bagi sahabat-sahabat Nabi itu saja. Itu pun dah menjadi mukjizat untuk Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai Isra Mi'raj. Tinggal nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar. Kita dengar qasidah dulu. Rehat sekejap. Sila. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu sallam alaihi.
وعلى آله. Sallallahu sallam alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang malam nisfu Syaban. Walaupun dah lepas, tak ada masalah lah. Kita pun, tuan-tuan buat baca Yasin. Buat tak? Buat. Alhamdulillah. Jadi kira okey lah tu. Baik. Dalam satu hadis disebutkan daripada Abu Musa, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa ni suara dia sedap. Jadi suatu hari Sayyidina Abu Musa dia baca Al-Quran dalam Masjid Nabawi. Baca Al-Quran dalam Masjid Nabawi. Kemudian Nabi ada di belakang dia. Nabi dengar apa yang Sayyidina Abu Musa baca. Sedap, merdu suara dia. Pagi esok Nabi panggil dia. Wahai Abu Musa, malam tadi engkaukah yang baca Al-Quran? Sayyidina Abu Musa kata, wahai Rasulullah, ya saya. Tuan dengarkah saya baca tu? Ya, aku dengar, kata Nabi. Kemudian kata Sayyidina Abu Musa, kalau saya tahu tuan dengar apa yang saya baca, saya akan baca lebih sedap daripada yang tu. Yang tu baca biasa lah, belum qori macam yang musabaqah tu. Macam tu lah. Yang tu biasa saja. Kalau saya tahu tuan dengar apa yang saya baca lebih sedap daripada yang tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan satu anugerah, satu keindahan seperti mana keindahan anugerah yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Jadi orang yang suara sedap ni, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak semua orang suara sedap mau baca qasidah, tak semua. Dan ada orang yang mau baca qasidah tapi suara dia baca qasidah bergegak tiang-tiang. Ada. Bergegak tiang-tiang hujan pun ada. Tapi dia mau baca qasidah, yang tu tak boleh jadi vokal lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sayyidina Abu Musa meriwayatkan satu hadis, ini ditulis oleh Imam Ibnu Majah, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memerhatikan seperti mana yang layak bagi dirinya. Maksudnya Allah perhati itu yang layaklah untuk diri dia, bukan duk perhati macam kita. Jangan kita bayangkan Allah yadullah fauqa aidihim, terus dimaknakan, diberi makna tangan Allah. Bayang tangan kita dah. Lain lah. Jangan kita bayang. Kata para ulama, apa yang kau bayangkan tentang Allah, maka Allah berbeza dari bayangan engkau. Tuhan macam ni. Ingat, Allah berbeza dari bayangan yang kita bayangkan tu. Macam mana rupa Allah, kalau kita masuk syurga insya-Allah, amin, kita dapat tengok insya-Allah. Baik. Jadi Allah memperhatikan seperti mana yang layak bagi dirinya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih. Kemudian Allah mengampuni semua makhluknya. Semua makhluk dia Allah bagi ampunan kecuali dua orang. Illa li musyrikin, kepada orang musyrik. Orang musyrik ni dosa paling besar, tuan-tuan. Tak kira lah macam mana pun, musyrik dosa paling besar. Termasuk antaranya percaya Tok Bomo. Percaya Tok Bomo tu musyrik. Lepas tu ada orang tanya, ustaz macam mana kalau kita pergi minta doa, kan tok guru kita bagi buka botol, kita minta dia doa. Yang tu bukan Tok Bomo. Yang tu bukan Tok Bomo. Hak tu kita minta doa. Dan ini pun pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, kalau tak silap saya, beliau dengan beberapa orang sahabat sampai di satu kampung. Sampai dekat kampung tu, mintalah minuman, makanan sikit, mereka tak bagi. Akhirnya tengok-tengok ada anak ketua kampung tu sakit. Sayyidina Abu Ubaidah kata, kalau kami ikhtiar, dia lega, hampa nak bagi tak makan? Mereka kata bukan setakat makan, kambing pun kami bagi. Dia baca Fatihah, hembus dekat ayam, bagi minum, dengan izin Allah lega. Wah, bukan syirik. Takkan sahabat buat syirik.
Baik. Lepas itu lega, depa jamu makan apa semua, depa bagi hadiah kambing banyak. Bawa balik kambing, depa tak berani makan. Ni kita ni baca apa? Sahabat-sahabat lain pakai duk tanya, kau baca apa tadi? Aku baca Fatihah. Boleh ke ambil upah daripada bacaan Fatihah? Yang tu yang ulama bahas tu menjadi dalil. Boleh. Balik-balik jumpa Nabi, Nabi kata yang paling berhak untuk diambil upah adalah ayat Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tu ada seorang raja, kalau tak silap Raja Rom, dia sakit kepala, tulis surat dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pun bagi satu kopiah dekat ni lah utusan tu, dia pun bagi dekat Raja Rom, suruh pakai. Raja Rom tu letak atas kepala dia, hilang sakit kepala. Angkat kopiah, sakit balik. Letak, lega. Oh, sihir. Ni Wahabi tu, sihir tu. Baik. Lepas tu dia pun penasaran. Penasaran tuan-tuan. Penasaran ni lagu dangdut ni tajuk. Penasaran tu bahasa Indonesia. Teringin sangat nak tahu. Apa bahasa kita? Apa? Ingin tahu. Tu bahasa kita. Baik. Dia pun bukalah kopiah, cari. Rupanya ada kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tu tuan-tuan. Kata menurut sebahagian riwayat, raja tu masuk Islam. Baik. Jadi orang musyrik, dia tak berhak dapat ampunan dari Allah. Sebaik apa pun dia, tapi dia musyrik, dia tak berhak dapat ampunan. Begitu juga orang Islam. Orang Islam sebaliknya, sejahat apa pun dia, tapi dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tetap layak masuk syurga. Cuma kena celup dalam neraka berapa puluh ribu tahun, itu terserah Allah. Jadi yang tu beza dia. Sebab apa? Dia beriman kepada Allah. Orang musyrik, walaupun dia baik tolong orang, bagi makan orang, tapi dalam diri dia melakukan satu maksiat yang paling besar, iaitu menyekutukan Allah. Dia tak layak masuk dalam syurga. Sebab tu baik. Orang musyrik, macam saya sebut tadi, Tok Bomo, percaya Tok Bomo duk main handset hang. Ni mula ni kita nak bisnes ni. Nak bisnes ni dipantak sihir ni. Sihir pun masuk dalam handset tu. Handset RAM 500 MB, tukarlah 8 GB, baru tak hang. Kereta tak hidup, pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo baca-baca, buih layar, cerok enjin, boleh jalan. Percaya terus dengan Tok Bomo. Bukan cerita bohong tuan-tuan. Berlaku tu kat Jitra. Saya tak sebutlah daerah mana. Jitra, Kubang Basu. Sama habis korang lah tu. Tu tuan-tuan. Jadi kita nak kata macam mana? Ada orang yang percaya macam tu. Ni tuan-tuan. Sampai tu. Ini syirik kepada Allah. Tapi kita tak katalah kat orang tu buat syirik, mengucap balik. Kita tak katalah macam tu. Kita kena nasihat elok-elok dia. Suruh dia bertaubat. Jangan buat macam tu. Percaya Tok Bomo ni dosa besar. Ada di Indonesia tahun 2009, saya ingat waktu tu saya duduk sana lagi. Ada seorang ni, dia meramal 2012 terjadi kiamat. Dia mati dah sebelum 2012 mati dah. Kita nak masuk 2022, tak kiamat pun. Selagi mana masih ada azan, insya-Allah tak berlaku kiamat. Imam Mahdi pun tak turun, Imam Mahdi pun tak muncul lagi, Nabi Isa tak turun lagi, Dajjal bahasa Arab, bahasa Melayu bahasa Kedah Dajjal tak keluar lagi pun. Jadi insya-Allah lah lama lagi kiamat. Jangan duk takut. Kita jangan duk kira kiamat tu bila, tapi apa yang kita siapkan untuk hari kiamat. Yang tu yang kita kena kira. Baik. Yang kedua, au musyahinin, atau orang yang bermusuhan. Orang bergaduh, musuh, dia tak berhak dapat malam nisfu Sya'ban. Kalau kita bergaduh dengan orang, kita tak salah, dia yang salah sepatutnya. Kita minta maaf dulu, apa salahnya? Dia nak maafkan atau tidak, yang tu terpulang pada dia. Kita dah minta maaf. Dia nak maafkan atau tidak, yang tu terpulang. Kita serahkan pada Allah lepas itu. Baik. Dalam hadis lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li'ibadihi illa ithnain. Allah mengampuni hambanya kecuali dua orang. Musyahin, orang yang bermusuhan, au qatili nafsin,
ataupun orang yang membunuh orang lain. Orang yang bunuh orang lain memanglah tak dapat rahmat. Ni dosa besar. Tuan-tuan buat dosa besar dia terus jadi fasik. Ada orang buat dosa besar terus jadi fasik. Buat dosa kecil lama-lama jadi fasik juga. Baik. Kalau buat benda makruh lama dia tak jadi wali. Benda makruh nak jadi wali macam mana? Dia buat benda makruh. Contoh benda makruh apa dia? Buat benda yang tak perlu untuk kita. Apa dia benda yang tak perlu? Malam-malam lepas balik mayang Isyak ni kan nak masuk Euro kan. Euro 2022 apa? Tu. Lepas Isyak duk layan bola. Tu bukan haram. Tak ada orang kata haram. Bab judi apa tu bab lain. Kita tak terlibat. Kita tengok bola. Dan makruh. Benda sia-sia. Tapi nak tengok juga ustaz sebulan ni pun. Euro ni sebulan. Bukan selalu. Tengok habis makruh hukum dia. Tapi buat selalu tak jadi wali. Bolehlah wali nikah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam lain hadis disebutkan apabila terjadi malam nisfu Sya'ban, nada munadin, akan menyerulah satu seruan. Jadi ada seorang yang memanggil, menyerukan satu seruan. Hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Apakah ada orang yang minta ampun, maka aku akan bagi ampunan pada dia. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Adakah orang yang minta, kok-koklah minta apa dekat Allah. Allah kata aku akan bagi apa yang dia minta. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiyahu. Maka tidak ada seorang pun yang meminta suatu hajat daripada Allah, melainkan Allah akan berikan pada dia. Allah akan bagi hajat tu. Allah akan tunaikan hajat tu pada dia. Illa zaniyatan bifarjiha au musyrikan. Melainkan orang yang berzina dengan kemaluannya atau orang musyrik. Diimpunkan semua tu, ditambah seorang pembunuh, kemudian orang yang apa lagi? Orang yang bermusuhan. Yang ni tak dapat. Walaupun malam nisfu Sya'ban dia buat, dia ibadah malam tu, dia tak dapat kelebihan malam nisfu Sya'ban. Begitu juga yang ni. Hadis ini juga berkait dengan Lailatul Qadar. Ustaz, saya setiap malam sembahyang, malam bulan Sya'ban. Yang genap pun saya sembahyang, apalagi yang ganjil. Tambah hak yang 10 terakhir, saya buat selalu. Saya terlupa catatan ada daripada Syekh Fahmi Zamzam menurut daripada Imam Al-Ghazali. Kalau puasa kita jatuh hari Selasa kalau tak silap. Selasa dia ada hari dia. Malam Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali dia akan berlaku malam ni. Dia ada malam-malam tu. Saya lupa bawa catatan tu. Baik. Jadi dia buat dapat malam Lailatul Qadar, tapi dia tak dapat kelebihan Lailatul Qadar. Sebab apa? Dia ada permusuhan. Dia musyrik. Musyrik memanglah tak dapat dah. Itu memang tak dapat. Dia ada permusuhan. Dia dengki pada orang. Tak dapat semua tuan-tuan. Bunuh orang selagi dia belum bertaubat kepada Allah. Berzina selagi dia belum bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu antara beberapa kelebihan malam nisfu Sya'ban. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk pada satu bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, turun Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Baik, sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Dalam lain ayat pula, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik, yang kedua, kewajipan berpuasa. Jadi dulu syariat awal-awal dulu, kita boleh pilih antara dua. Orang kaya dia boleh pilih sama ada dia nak puasa ataupun dia nak bayar fidyah. Hari itu misalkan dia ada duit banyak, dia kata tak larang nak puasa lah, bayar lah. Dia boleh bayar, dia tak payah puasa. Dulu awal-awal. Kemudian dimansuh lah, istilah kita dimansuhkan kepada perkara yang lebih berat. Perkara yang lebih berat macam mana?
Tak boleh bayar fidyah dah. Semua wajib puasa. Ada duit ke tak ada duit ke wajib puasa semua. Ada jenah syok yang kaya tak payah puasa. Bayar fidyah dapat pahala puasa juga. No, syok. Boroi tu, kuih boroi pusat jadi teko. Baik. Jadi apa? Kewajipan berpuasa dalam bulan Ramadan. Tak ada bulan lain, tak ada. Bulan lain tu keutamaan. Kelebihan berpuasa antaranya 1 sampai 9 Zulhijjah. Bukan 1 sampai 10 lah. 10 tu haram puasa. Jadi 10 Zulhijjah haram puasa. 10, 11, 12 dan 13. Ditambah lagi satu hari iaitu hari Aidul Fitri. Baik. Kemudian yang ketiga kita ambil dulu solat tarawih. Solat tarawih. Tapi tuan-tuan, kita jangan sampai sembahyang tarawih tapi kita tak sembahyang ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya dia lebih tinggi kedudukan dia, keutamaan dia daripada sembahyang tarawih. Dia lebih tinggi. Dan kita sembahyang tarawih jangan sampai kita tak sembahyang witir. Sembahyang witir ni mazhab Hanafi kata wajib. Wajib maknanya benda ni betul-betul penting. Mayanglah witir walaupun 1 rakaat. Kok nak baca 3 surah panjang sangat, baca qul huwallah 1 cukup mah. Tak ada orang kata wajib baca 3 qul tu 1 rakaat. Tak wajib. Yang tu anjuran. Baik. Macam kita lah sembahyang subuh hari Jumaat, ada wajibkah baca sajadah dengan Al-Insan? Tak wajib. Tapi itu anjuran daripada para nabi, para sahabat, para salafus soleh, tok-tok guru kita dulu. Macam tu. Sembahyang Jumaat baca Sabbihis dengan hal ata, wajibkah? Tak wajib, tapi anjuran. Misalkan hari Jumaat dia tak hafal surah apa? Surah inilah, surah sajadah Al-Insan tu. Dia ingat Sabbihis dengan hal ata, dia bacalah yang tu. Lepas tu kebetulan hari raya pula hari Jumaat. Hari raya sunnah baca yang tu juga, Sabbihis dengan hal ata. Nak sembahyang Jumaat baca yang tu pula, tak ada masalah. Tiga-tiga sembahyang subuh, raya dengan tu baca Sabbihis dengan hal ata, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni tapi sembahyang tarawih kita kadang awal-awal semangatlah nak sembahyang macam dah ni. Oh, insya-Allah bulan puasa ni rajin nak buat sembahyang tarawih. Dah kena dah sembahyang tarawih PKP jadi tu imam kat rumah. Baru tahu kita rasa dah macam mana. Baik. Jadi makan sok hari pertama, malam ni ustaz pernah kata mazhab Maliki tarawih 36 rakaat, tuan-tuan. Tarawih 36 rakaat. Malam ni try tengoklah, kita semangat lagi ni. Buat 36 rakaat. Nak buat azam macam tu. Nak dekat buka puasa letih, Allah malam ni 20 jadilah. Buka puasa perut boroi dah makan 2 pinggan. Oh malam ni 8 jadi. Tu kita. Tak boleh nak lawan dah dengan tok-tok guru ulama-ulama dulu, tak ada dah. Imam Ahmad bin Hanbal waktu sihat 300 rakaat waktu sihat. Waktu sakit, lepas kena tibai dengan apa tu kan, yang golongan Mu'tazilah tu, khalifah berfahaman Mu'tazilah, seksa Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh tidur terlentang, kena tidur melerak. Waktu sakit macam tu sembahyang 150 rakaat. Waktu sakit 150. Waktu sihat 300. Tu. Kita bulan puasa insya-Allah lah rajin sikit. Baik. Tapi ingat, witir jangan tinggal. Malam-malam yang lain pun kalau boleh witir. Kemudian beriktikaf pada bulan Ramadan. Tak tahulah masjid buka ke tak. Kok boleh iktikaf tuan-tuan. Niat iktikaf. Yang tak niat lagi tadi itu niat sekarang. Niat iktikaf. Dapat pahala. Duduk-duduk dengar ada aircon apa semua. Saya ni lajak ni sebab kes yang ni saja. Kalau kuliah besok lajak 5 minit macam tu je. Jangan takut tuan-tuan, tak lebih lah pukul 9, tak lebih. Saya masih lagi ikut mazhab malam tadi yang saya sebut tu lah. 40 minit atau 1 jam. Kalau ceramah khas tu 1 jam. Maulidur Rasul saya 1 jam. Yang bagi lebih tu sebab baca qasidah. Mereka nak qasidah juga, bacalah. Kami baca maulid Ad-Diya'ul Lami', baca yang tu, Mahallul Qiyam apa semua. Bukan selalu untuk Maulidur Rasul.
Baik. Kemudian membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan dan berzikir. Yang ini cukup besar. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, kalau mengajar tu, mengajar apa? Mengajar bagi hadis, meriwayatkan hadis pada apa, anak-anak murid dia, pernah riwayat hadis, lepas riwayat hadis pingsan. Anak-anak murid dia main tengok ada kala jengking gigit belakang dia. Dia kata, wahai tuan imam, pasal apa tuan imam tak habaq? Imam Malik kata, aku tak mau habaq sebab aku tadi tengah baca hadis Nabi SAW. Tu Imam Malik. Hebat tak hebat? Tapi masuk bulan puasa, cuti semua, fokus baca Al-Quran. Begitu juga Imam Yahya ibnu Ma'in. Imam Yahya ibnu Ma'in ini, kalau orang tanya hadis dekat dia, dia kata, saya tak pasti yang ni hadis atau tak. Maknanya yang tu bukan hadis. Tanya kat dia, saya tak tahulah ni hadis ke tak, saya tak tahu ni. Maknanya yang tu bukan hadis. Kalau kita orang tanya tak tahu, memang tak tahulah kalau kita. Macam mana? Tak tahulah. Bagus lagi ada hak tak tahu buat kepala tahu. Buat kepala tahu, duk buat kepala. Yang tu lagi teruklah. Jawab depan Allah nanti. Baik. Jadi kemudian Imam Syafi'i setiap hari baca Al-Quran sekali khatam. Setiap hari. Hari-hari lain, hari-hari besok. Bulan puasa sehari khatam 2 kali. Tu tuan-tuan. Ini Imam Syafi'i. Imam Bukhari 3 hari sekali khatam, hari besok. Bulan puasa sehari sekali. Imam Bukhari. Kok tuan-tuan nak lawan Imam Syafi'i, saya nak lawan Ustaz. Sehari khatam 3 kali. Silakan. Kok tuan-tuan nak lawan. Bolehlah kalau baca betul, tak rehat teruslah. 7 jam, 6 jam, 7 jam tu boleh khatam insya-Allah. Baca bulan puasa tuan-tuan, habis keringat liang. Jenuh tuan-tuan. Jangan sampai sebab pulun nak bagi lawan Imam Syafi'i, lalah tak puasa. Keringat liang, lalah hentam sebotol. Tak boleh. Baik. Kemudian memberi makan orang yang berpuasa. Ini pahala cukup besar. Sebutkan dalam hadis, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, baginya pahala orang yang berpuasa tadi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu walaupun sedikit. Macam pernah saya sebut, ada dalam hadis, bagi makan dengan buah tamar, atau segelas air, atau seteguk susu. Ini cukup besar pahala dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam Lailatul Qadar. Ini yang kita nak bahas sikit. Sikitlah, tak banyak tuan-tuan. Baik. Nampak kitab bawa sampai 3 tuan-tuan. Saya bawa sampai 3 kitab. Tapi saya tak baca semualah. Hak kertas ni pun saya, 4 line ni pun kalau saya hurai ni habis 4 jam ni tuan-tuan. Tak apa, kita sikit-sikit lah. Yang penting kita dapat hasal maksud insya-Allah. Baik, kata setengah ulama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau kata ada setengah ulama bahawasanya malaikat Jibril alaihi salam akan turun ke langit, akan turun daripada langit ke dalam dunia pada malam Lailatul Qadar. La yada'u ahadan minan nas illa sallama alaihi wa safahahu. Maka malaikat Jibril tidak meninggalkan manusia seorang pun, melainkan dia akan memberi salam dan berjabat bersalam dengan orang tadi. Tak rasa pun ustaz. Tu. Rasa habis kita. Tanda dia macam mana? Wa alamatu dzalika, kata Syekh Abdul Qadir, iqsya'raru jildihi wa tarqiqu qalbihi wa tadma'u 'ainahu. Jadi tanda kalau malaikat Jibril tu mai bagi salam dan berjabat tangan dengan kita malam Lailatul Qadar tu apa? Gementar segala kulit tubuhnya. Kita ada rasa takut. Gementar, ada rasa. Tuan-tuan, kita ada main time rasa kita tak tahu, kita rasa sedih. Tiba-tiba kita baca sirah Nabi walaupun sikit kita rasa sedih, keluar air mata. Ada waktu macam tu? Ada tuan-tuan. Tu maknanya Allah masih lagi sayang dekat kita. Ada orang pergi Mekah rasa tengok orang lain teriak depan Kaabah.
Dia sedih, rasa sayu, tapi tak keluar air mata. Ada. Nabi pernah, ada yang kata yang ni cucu Nabi, ada yang kata yang ni anak sahabat, meninggal dunia, diberitahukan pada Nabi. Nabi pun pergi, Nabi peganglah jenazah budak tadi ni, keluar air mata Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Nabi Muhammad kata, "Hadhihi rahmah." Ini rahmat. Tuan-tuan, boleh keluar air mata, itu rahmat. Baik. Gementar segala kulit tubuhnya, lembut hatinya. Yang kedua, lembut hati. Tanda dia. Yang ketiga, menitik air mata dia, mengalir air mata. Baik. Jadi tuan-tuan, antara 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah orang yang menangis kerana takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat sebut dia dihadapkan ke hadapan Allah, kira-kira hisab-hisab, ditentukan masuk dalam neraka. Kemudian ada sehelai bulu mata dia bercakap, "Wahai Tuhanku, aku nak bercakap sikit. Bukankah engkau pernah berkata, kalau ada mata yang menitikkan air mata kerana takut pada engkau, haram masuk neraka?" Allah kata, "Betul. Bulu mata ni salai saja." Dia kata apa? "Aku bersaksi bahawa pemilik ini, aku pernah basah oleh air mata yang menangis kerana takutkan engkau." Masuk dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, payah tuan-tuan nak buat ni. Baik. Kata Syekh Fahmi, kalau ramai-ramai bolehlah kan buat macam talk show apa semua tu, macam semacam kan. Sedih dah dekat orang tua, sedih tu, ya balik duk lawan cakap orang tua jugalah. Ada. Tapi bolehlah dari tak menangis langsung. Latihan tu lama-lama bolehlah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan umur-umur umat-umat terdahulu panjang, umur mereka panjang. Nabi tengok umat Nabi ni, tak boleh nak lawan amal ibadah mereka. Kemudian diberilah Lailatul Qadar untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kemudian fadilah bersedekah dalam bulan Ramadan. Kalau tak mau sedekah, kita bagi istilah hadiah, sebab sedekah ni nanti takut nanti orang masuk dalam bab zakat. Sebab Nabi ni tak terima sedekah. Jadi kita kira lah, kalau baca doa tahlil, sebab tu kita tak baca wasadaqatan mutaqabbalah, sedekah yang diterima. Kami hadiahkan untuk Nabi SAW. Confirm Nabi tak terima, sebab sedekah Nabi tak terima. Itu antara tanda kenabian Nabi. Nabi tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Dan ada tanda kenabian di belakang badan Nabi. Itu hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Salman Al-Farisi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi kata, Rasulullah berkhutbah dengan kami pada hari akhir bulan Sya'ban. Kata baginda Nabi, "Wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azim mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr." Telah datang pada kamu satu bulan yang mulia, bulan yang diberkati, satu malam di dalamnya, iaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Kemudian bahkan disebutkan, Nabi sebut, Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Sayyidina Salman tanya, "Wahai Rasulullah, bukan semua orang kami kaya?" Kan tak semua orang kaya. Ada orang tak mampu nak bagi makan orang, nak sedekah, nak hadiah dekat orang, tak mampu. Bukan semua orang kaya, wahai Rasulullah. Kata baginda Nabi, Allah memberikan pahala semua ni kepada orang yang memberi iftar, memberi sumbangan untuk orang yang berbuka, orang yang berpuasa, walaupun dengan sebiji ala tamratin, sebiji buah tamar, au syarbati ma'in, ataupun seteguk air, au madhqati labanin, ataupun sehisap susu. Seteguk susu.
Wa huwa syahrun, itu adalah bulan. Awwaluhu rahmah, awalnya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, tengahnya maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya adalah bebas dari api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini kelebihan bulan suci Ramadan. Nak bahas panjang tuan-tuan. Banyak buku Syekh Fahmi buat ni rahsia bulan puasa. Tak jual, saya tak jual. Saya terlupa itu ada abang minta buku Isra Mi'raj, saya terlupa bawa, betul-betul terlupa. Tak apa, nanti saya bawa insya-Allah. Yang Rumi yang saya bawa nanti. Beberapa saya bawa dalam 10, tuan-tuan yang nak beli boleh. Nantilah bulan puasa, lepas bulan puasa. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki, kalau ada umur panjang insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah. Saya ada bawa borang malam tadi, kata ada kurang lagi, saya bawa dalam 50 ni. Nanti tuan-tuan tak boleh serah sekarang, tuan-tuan boleh serah dekat imam kita. Nanti tuan imam kata nak pergi ziarah Syekh Majid atau Syekh Fahmi, nanti boleh bawa, nanti serah dekat apa tu anak Syekh Majid pun ada yang jadi staff di Ma'had Dirham, boleh serah dekat beliau, boleh. Nanti beliau serahkan dekat biro, ada tulisan tu Biro Kebajikan Ma'had Dirham. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan yang ni tuan-tuan buat. Sumbangan untuk masjid pun tuan-tuan buat. Ingat tuan-tuan, saya ada dalam proses terjemahkan satu buku wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Nabi wasiat Sayyidina Ali, Nabi panggil Sayyidina Ali masuk dalam bilik. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya engkau anta minni bimanzilati Harun min Musa, kedudukan engkau denganku seperti mana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Maknanya ghaira annahu la nabiyya ba'di, melainkan tidak ada nabi lagi selepas aku. Ini kata Nabi Muhammad, nabi selepas aku tak ada lah, tapi kedudukan engkau denganku sama dekat macam Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi pesan banyak, antaranya Nabi pesan, wahai Ali, sesungguhnya bersedekah 1 dirham pada saat engkau hidup itu lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 dinar pada saat engkau telah mati. Ada kata 1000 dirham pada saat engkau telah mati. 1 dirham sama dengan RM30, sama dengan harga sekilo daging dari dulu sampai sekarang macam tu. Sekilo daging ni maknanya apa ni lah, RM30 lah lebih kurang, 30 lebih sikit tu lah. Tuan-tuan kira kalau 1 dinar 12 dirham, lebih kurang 360 lah. Sedekah 1000 dinar, kita sedekah, contoh kita sedekah RM100, nak kira RM30 payah kira, kita sedekah RM100, kita hidup lagi. Ada tengok nak buat apa, ekon kurang, kita bagi waktu kita hidup. Itu lebih besar daripada kita mati, apa ni, anak-anak kita sedekah 10,000. Lebih besar yang 100 tadi tu. Ya kalau anak kita ingat, tuan-tuan nak sedekah 10,000, kita hidup nak buat keluar 1,000 pun berat. Anak kita dapat duit macam tu. Ada, saya ingat kisah waktu saya duduk di Yaman, saya pernah duduk dengan satu keluarga kawan saya Badui, daripada Jalan Tak nak pergi rumah mereka tu 40 minit. Kampungan lah, ada dalam 10 keluarga macam tu, duduk sana, seronok, sejuk di Hadramaut. Waktu tu ada walimah, jadi sepupu mereka yang ada di Mekah balik, dia cerita dulu ada orang kaya di Mekah, dia simpan batu akik. Batu akik tu, tak batu akik cincin, dia simpan batu yang pelik-pelik tu. Satu batu ada yang sampai 50,000. Hak ni tak sampai 50,000, 600 ya. Tapi kalau tuan-tuan nak beli 60,000, saya jual lah. Melawak lah tuan-tuan. Baik, jadi ada satu batu tu sampai 60,000, 100,000 ada. Raja Arab Saudi mai tengok batu dia, ditaksir harga batu semua yang dia punya tu. Ada batu tu 2 biji seluruh dunia. Ditaksir batu yang dia punya tu, harga dia hampir 5 juta rial Saudi. Raja Saudi nak beli, dia tak mau jual. Tak lama lepas tu dia mati, anak dia jual. Anak dia jual dapat 5 juta, anak dia kahwin 4. Kahwin 4 dapat setahun talak. Pak dia talak pi Dubai, kahwin 4 pula, talak pula pi Yaman, kahwin 4. Habis. Tu. Tuan-tuan, kalau macam tu. Bukan, kita tengok banyak kisah. Ayah dah wakaf dah tanah untuk Ma'had Tahfiz. Apa ni, untuk pondok, untuk masjid.
Tak selesai hitam putih ayah ni meninggal. Bergaduh tuan-tuan. Ayah kami. Tu habis. Yang termasuk yang kena Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang duk masuk TV Al-Hijrah tu. Beliau pernah kena macam tu. Tuan-tuan, jangan main-main. Jadi kalau anak kita nak kita sedekah dan anak kita pun bersedekah. Yang tu tuan-tuan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Tuan-tuan boleh sambil ambil wuduk. Kita dengar qasidah dalam 5 minit, lepas tu kita terus qomat. Mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya sendiri. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه سألت الله بارنا يبلغنا مانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويذهب منا بجاه المصطفى المختار ويذهب منا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار 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 يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشافي والدرج عطفة يجي راد العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم زوري مثل ما قد جاء في السنن رب فانفعنا ببركاته ولنا الحسنى بحرماته وأميتنا في طريقاته ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الفتى يجي راد العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه